Hello guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ni. So untuk video kali ni macam biasa kita akan ceritakan kepada korang beberapa konten yang aku akan share kepada korang. But untuk video kali ni aku nak ceritakan beberapa kisah daripada satu tempat yang paling seram di Malaysia, iaitu di Highland Tower. So semua sedia maklum dah tahu kan, Highland Tower ni merupakan satu tempat ampang sampuri ataupun sebuah apartmen yang dulunya ada kes salah satu blok di sana runtuh pada tahun 1993 yang meragut hampir 50 orang nyawa. Tetapi sekarang ni ada 2 bangunan saja. Dan after aku ceritakan kisah-kisah yang aku akan ceritakan kepada korang nanti, aku akan ceritakan pengalaman aku hampir masuk ke Highland Tower tetapi disekat oleh guard. Ialah sebab nak masuk ke sana sekarang ni akan ada permission ataupun engkau memang penduduk asal di Taman Hillview tu. Sebab yelah nak masuk ke dalam bangunan ni bahaya. So kalau jadi apa-apa nanti susah. So guys, sebelum kita meneruskan kisah-kisah yang ada di dalam beberapa laman WhatsApp yang aku akan bacakan ke laptop aku ni kejap lagi. So kepada sesiapa yang baru saja masuk ke channel aku mengucapkan selamat datang. Dan kepada siapa yang dah menonton video aku daripada awal sampai sekarang, terima kasih kerana support aku. Dan aku minta maaf sangat sebab aku sebelum ni dah tengah sambung belajar dan sekarang ni tengah cuti SEM. InsyaAllah kita akan cuba buat banyak lagi video masa 2 minggu ni, sebab aku maybe minggu depan satu lagi akan masuk balik ke college. So sebelum pada tu aku akan habiskan beberapa buah video di dalam YouTube aku. So guys, jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe. Dan juga jangan lupa juga tekan butang loceng di sebelah butang subscribe untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So tanpa membuang masa, jom kita dengarkan kisah-kisah yang ada di dalam beberapa laman internet tentang misteri Highland Tower. Okay guys, so kita akan mulakan dengan kisah yang pertama di dalam aku baca artikel daripada M-Star Online. So aku akan pakai shaving mata sebab ialah kita nak lagi nampakan. So jom kita baca. Untuk kisah yang pertama, iaitu seorang guru yang dikenal sebagai Cikgu Ashraf yang mengajar salah seorang pelajarnya di rumah pelajar itu di Taman Hillview. So title pada sini ialah Guru Tuition Terpaksa Lalu Highland Tower Demi Mencari Rezeki Yang Halal. Rasa seram beri petanda buruk munculnya lembaga berbalut putih. Kita akan lihat kisahnya. Gambar nanti aku akan share dekat sini nanti. So kita akan baca, iaitu ada juga yang mendakwa kononnya melihat kelibat suara wanita menangis dan tidak kurang tepat itu dijadikan sebagai sarang penagih dadah. Seperti yang diceritakan oleh seorang guru bernama Cikgu Ashraf yang aku beritahu tadilah. Dia sendiri pernah mengalami kejadian pelik setiap kali melalui di kawasan tersebut. Malah dia pernah terlihat lembaga muncul di depan dia sendiri. Sebelum ni saya sering ke daerah Ulu Kelang pada setiap minggu. Pada waktu malam, memandangkan saya mengajar tuition secara peribadi di rumah pelajar. Aku akan cuba pendekkan sikit sebab dia punya artikel terlalu panjang. So aku akan cuba cari. Memandangkan SPM dah tak lama lagi, saya cuba memenuhi permintaan ibu kepada pelajar itu untuk pergi ke rumah dia. Biasanya setiap kali ke sana tak ada masalah pun. Even memanglah pukul 8 highway MR2 ni memang still sesak, still jam. Tetapi bila saya lalu je depan Highland Tower, sebab laluan depan Highland Tower tu menuju ke rumah pelajar tu, bulu rombanya beremang. Dia macam dia tak sedar hati. Sehinggalah satu malam ketika beliau dalam perjalanan balik selepas mengajar, macam biasalah dah habis semua, dia akan lalu depan tapak dominium tersebut. Namun perasaan dia memang rasa takut, sedih pun ada, tak sedar hati pun ada. Yelah, Cikgu Ashraf pun dia macam biarlah. So dia teruskan perjalanan balik ke rumah dia, iaitu di Kajang. Ketika keluar daripada kereta dia, bila dia parking dekat depan rumah dia, dia beritahu kepada M-Star bahawa dia ternampak satu lembaga balutan kain putih berlumuran darah yang seakan-akan hantu pocong. Biasanya bila sampai ke rumah, dia akan berehat dalam kereta kerana penat sangat. Dan dia teringat apa yang ustaz dia pernah cakap kat dia. Sebelum masuk rumah, bila nak balik lewat malam, jangan terus masuk rumah. Sebaik-baiknya duduk di luar dalam beberapa minit
baca ayat kursi dan 3 kul, kemudian masuk rumah, tanggalkan pakaian dan terus mandi. Dan dia tak sangka pula time tu memang dia tak sedar hati, dan rupa-rupanya ketika dia nak balik daripada rumah pelajar tu, dia memang rasa ada benda ikut dia dari belakang. Dia dah ada yang something wrong. Dia ikut kereta dia. So cikgu pun beritahu lidah dia jadi macam kelu, nak cakap pun tak boleh. Sehingga kan dia tak dapat luahkan apa yang berlaku kepada ahli keluarga dia. Nak bagi dia punya semangat dia datang balik, dia terus solat dan membaca Quran bagi melindungi diri dan ahli keluarga daripada kejadian yang tak diingini berlaku. Esoknya, badan cikgu tu rasa tak sedap hati juga, macam nak demam. Tapi dia kuatkan hati, bercerita kepada bapa mentua dia. Dia pesan agar setiap kali nak keluar rumah, banyakkan ingat Allah, jadikan solat berjemaah dan Al-Quran sebagai pelindung diri. Dan sejak daripada hari itu, setiap kali dia lalu depan blok Highland Tower tu, dia akan mengingat dan berdoa kepada Allah supaya tiada yang ikut saya balik ke rumah. Kata Cikgu Ashraf lah, walaupun perasaan takut tu ada, tapi demi rezeki yang halal dan demi mendidik anak bangsa, saya gagalkan juga. Dia pun pergi ke setiap minggu ulang-alik Kajang Ulu Kelang dan mendidik anak tu supaya menjadi pandai. So guys, itu adalah kisah yang pertama untuk Highland Tower. So kalau ada yang kekurangan skip, minta maaf lah. So guys, kita teruskan dengan kisah yang kedua. So kisah yang kedua ialah alright guys, untuk kisah yang kedua, kita akan baca daripada 2 orang lelaki berjubah putih. Menurut pada cerita yang aku baca ni, terdapat kisah yang ganjil dan pelik telah berlaku secara serentak untuk orang tersebut. Kisah itu diceritakan sendiri oleh saksi kejadian di mana seorang amah Indonesia yang bekerja di sebuah keluarga Melayu yang tinggal di blok berhampiran, iaitu di blok 2. Telah menyaksikan 2 lelaki misteri yang melengkap memakai serban dan berjubah putih sedang bergoncang dan menolak bangunan di blok 1 diiringi dengan bacaan Quran kedua-dua makhluk tersebut. Perempuan tersebut juga telah bersumpah apa yang disaksikan adalah dari matanya sendiri. Mengikut saksi, bangunan tersebut telah runtuh secara menyengit, seperti ditolak dan bukan jatuh menjunang ke bawah macam korang tengok gambar sekarang ni. Menguatkan lagi dakwaan itu juga, dia yakin bahawa blok 1 Highland Tower runtuh bukan sahaja disebabkan oleh keadaan tanah yang lembap kerana hujan hampir lebih 2 minggu, mungkin disebabkan kedua-dua makhluk tersebut. Jadi siapakah 2 makhluk lelaki yang berjubah putih dan memakai serban? Untuk kisah yang last, kita akan baca daripada seorang pemandu teksi yang dapat penumpang daripada wanita misteri. So, pengalaman yang dilalui oleh pemandu ini agak menyeramkan yang berlaku di tengah malam. So, pada pukul 1 pagi macam tu, pemandu ni baru saja menurunkan seorang lagi penumpang terakhir di KL lah. So, dia cadang nak balik ke rumah dia dekat Gombak sebab penat sangat. Dia berawal pagi sampailah malam cari rezeki. Semasa dia on the way balik dari KL, ada wanita tahan teksi dia. Tapi dia kesian, nampak dia seorang diri tengah-tengah malam, tengah KL kot. Dia seorang-seorang diri. So dia pun kata, "Makcik, masuk ke dalam kereta saya, jom saya hantar makcik ke tempat tu." So dia pun pergilah. Lepas tu dia tanya juga time tengah mandu, "Cik nak ke mana makcik?" Dan makcik tu jawab, "Saya nak balik ke rumah." "Saya boleh hantarkan jika cik mau." Lepas tu dia tanya lagi, "Rumah makcik dekat mana sebenarnya?" "Taman Hillview, Highland Tower." Bila pemandu tu dengar je Taman Hillview, dia bersyukur. Sebab Taman Hillview tu adalah selalu ada nak Balik ke rumah dia dekat Gombak. dia menggunakan MR2 untuk ke sana. Tapi dia pada masa yang sama dia terlupa. Sebab dekat Taman Hillview tu ada bangunan yang pernah jadi kes, iaitu
salah satu bangunan dekat situ runtuh dah. Bangunan sekitarnya tak ada penghuni lagi. Dan perintah pemindahan telah dilakukan oleh pihak berkuasa semasa tu. Lepas 10 minit macam tu, semua membisu. Tiba-tiba, bila lepas pemandu ni teringat kisah Highland Tower tu, dia dalam otak dia fikir, tengah drive dia dalam otak tengah fikir, macam mana makcik nak ke Highland Tower? Padahal dah lebih 20 tahun dah Highland Tower dah kosong. Tak ada orang langsung pun. Lepas tu dia tanya lagi, "Cik masih tinggal lagi ke dekat Highland Tower tu?" Jadi cik pun jawab, Masa bangunan tu runtuh, saya ada di dalam. Dan kedua-dua kaki saya telah putus. Cuba abang tengok kaki saya ni, hudung dan berdarah kan? Pemandu tu tak nak tengok lagi ke belakang, tetapi kepala dia tetap menoleh ke belakang di kerusi. Dan penumpang itu seakan-akan tak percaya apa yang dia dah tengok. Kedua-dua kaki itu memang kudung dan dipenuhi darah. Lutut dia lemah, kakinya tak main lagi nak tekan pedal minyak. Dia cuma hanya mampu memandang dan terkaku apabila wanita itu membuka pintu teksi dan turun sambil merangkak menuju ke arah bangunan tersebut sehingga wanita itu hilang dari pandangannya. Dan pemandu tersebut dengan rasa semangat dia macam hampir down, tapi Alhamdulillah dia pun rasa okey. So dia pun daripada Highland Tower tu dia tolak balik ke rumah dia dekat Gombak. So itu adalah kisah yang telah diceritakan oleh salah seorang pemandu yang tinggal di Gombak, yang bekerja sebagai pemandu teksi di sekitar KL dan telah melalui pengalaman yang agak menyeramkan dan memang sadis lah. Sebab dengan kudung, yelah kau bayangkanlah makcik tu cakap kat mandu, kata makcik ni dulu masa Highland Tower tu runtuh, dia dekat tangga lah, dia tengah lari tapi tak sempat. Bila jatuh tu kaki dia kudung, berdarah, dan aku rasa dia pun dah tak ada. Sebab macam aku cakap tadi, diorang jumpa baru 50 orang nyawa, tapi diorang tak jumpa lagi beberapa ratus lagi mayat yang terkubur dekat sana sampai sekarang. Okey, sebelum kita mengakhiri video ni, aku akan ceritakan sedikit pengalaman aku. Pernah nampak bangunan Highland Tower, tetapi aku hampir diblok oleh guard. Okey, seperti sedia maklum, selepas bangunan Highland Tower ni runtuh, pihak kerajaan telah mengambil keputusan untuk tutup bangunan tu dengan pagar warna hijau. Kalau kau tengok kat map pun sekarang dia still lagi tutup dengan warna hijau. Dan kau still boleh nampak dua bangunan yang ada sampai sekarang. Sebab aku dikabarkan bangunan tu mungkin akan runtuh pada bila-bila masa. So sebab itulah ramai content creator, banyak YouTuber, banyak lagi media-media yang sempat membuat tinjauan dekat Highland Tower untuk macam buat momen lah sebelum bangunan dua-dua tu runtuh. Sebab kita faham memang kawasan Highland Tower tu tepi bukit. So bila kalau hujan pun kita tak tahulah bila-bila masa saja tu bangunan tu akan runtuh. So diorang nak robohkan dua bangunan tu supaya diorang nak buat taman rekreasi dekat dengan Taman Hillview, supaya nak bagi tarik perhatian orang ramai lah untuk diorang bersenam kat situ, beriang-ria kat situ, bersuka diri kat situ. Tapi diorang tak tahu sebab dekat Highland Tower ada lagi ramai yang masih terkubur sampai sekarang. Tapi aku cuma ambil kisah yang telah ambil daripada artikel yang aku dah baca. Okey guys, sebelum kami pergi ke Highland Tower tu, aku, cousin aku dan juga abang saudara aku pergi jalan-jalan ada KL lah. Kira first place kami pergi ke Bukit Ampang. Kalau korang tahulah tempat macam buat lepak, buat tengok view KL kan. Especially waktu malam memang best lah. Tapi time tu kami pergi waktu siang sebab yelah time tu memang time cuti. So tengoklah daripada siang pun okey lah. So after daripada ke Bukit Ampang, yang drive tu abang saudara aku. So lepas tu kami memutuskan macam jom ke try ke Highland Tower. So kami pun try lah, abang saudara aku try drive untuk ke Taman Hillview. Dan bila sampai ke Taman Hillview, kami disekap oleh guard sebab guard tu jaga. So aku dengan abang saudara aku tanyalah, security bangla lah, kata bayar, boleh masuk tak bayar. Lepas tu guard tu cakap tak boleh. Tu saya cakap kenapa bayar. And then guard tu pun kata yang boleh masuk cuma penduduk asal ataupun you ada surat permission. Saya cakap ada macam tu kah?
Lepas tu guard tu kata, ya kalau macam tu. Lepas tu dalam kepala otak aku fikir, macam mana yang sebelum dia masuk? Mungkin aku dalam kepala otak aku fikir positif, mungkin dia orang masuk sebelum ada guard kot. Tapi aku rasa sebelum ni pun ada guard. Cuma guard ni kira ni taklah macam sekarang lah. Macam sekarang ni kalau korang nak masuk memang susah. Melainkan korang ni memang penduduk asal Tamil Hillview, ataupun korang ada korang punya cousin ke member korang yang tinggal dekat Tamil Hillview, tak apalah. Tapi kalau korang yang masuk tu jangan pandai-pandai lah nak masuk Sun Tower. So guys, thank you so much for watching my video. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf kalau aku punya percakapan kejap laju, kejap slow, kejap cool. Faham lah, aku punya percakapan ni ikut keadaan lah. Kadang-kadang slow, kadang-kadang laju sangat, kadang-kadang laju sikit. So tak apalah, kita akan cuba improvise dalam minggu ni dan minggu depan untuk video yang akan datang. Kalau korang suka video ni juga, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum and bye bye. See you later in my next video. Jumpa lagi. Visual terbaru yang kami rakamkan. Sehingga ini kerja-kerja mencari dan menyelamatkan mangsa diteruskan. Pangsa Puri 12 tingkat yang runtuh ini adalah Blok 1 Highland Towers. Pasukan bantuan dari pelbagai jabatan termasuk Jabatan Pertahanan Awam dikerah untuk menangani tragedi dahsyat ini. Dalam keadaan kelam kabut ini, tangisan dan suasana sayu turut dirasai. Pada kira-kira pukul 4.30 petang, mangsa pertama kejadian ini dikesan iaitu seorang bayi yang masih hidup.